memang susah sangat nak dapat telur ayam lah. Kan? Kalau ada pun di kedai terhad. Sangat-sangat susah. Banyak tempat bagi, semua tak ada stok. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Hari Selasa yang penuh keceriaan bertemu kembali di WHI bersama saya Sugita dan juga Fatin Hamimah Yusof yang sudah kembali bertugas. Wow, sekian lama Sugi kita tak digandingkan bersama hari ini pada tanggal 8 Februari 2022. Tarikh pun saya dah lupa. Kita bersama dengan anda sekali lagi untuk kita kongsikan apa yang menarik hari ini. Apa khabar anda semua penonton WHI? Bolehlah jenguk-jenguk Facebook ataupun Instagram kami, kongsikan apa yang anda rancangkan buat hari ini, apa yang telah anda lakukan semalam, apa jua yang anda nak berkongsi bersama dengan kami, bolehlah bersembang bersama kami sambil menonton WHI, sama ada di saluran TV3 ataupun di Facebook Live kami. Baik Fatin, kalau kita lihat mungkin semalam statistik COVID-19, bilangan kes agak merisaukan ramai pihak. Betul. Ramai juga telah menyuarakan pendapat mereka di laman-laman media sosial, terutama sekali bagi mereka yang bakal menyambut hari raya. Ramai yang risau, alamak nanti tak boleh balik kampung lagi sekali. Tapi jangan risau sebab apa, semalam pun Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin telah pun membuat sidang akhbar yang mana KKM sendiri yakin dan juga menjangkakan orang kata Omicron ini sehingga hujung Mac. Jadi kita sama-sama jangan mengharapkan pihak kerajaan dan juga orang di sekeliling kita, tapi diri kita sendiri untuk menjalankan tanggungjawab kita untuk kita sama-sama menjaga diri kita. Betul. Yang penting kita lakukan tanggungjawab kita seperti mana yang Fatin dah katakan, dan bagi mereka yang mempunyai ibu bapa melebihi umur 60 tahun disarankan untuk mereka mendapatkan booster shot mereka lah kalau belum dapat. Dan juga di aplikasi MySejahtera kita ni ada satu feature My Trace kalau tak silap saya, dan disarankan juga supaya kita menggunakan My Trace itu supaya kita tahulah di mana lokasi-lokasi ataupun tempat-tempat yang ada kes COVID positif. Jadi kita boleh mengelakkan kawasan itu, ataupun kalau kita ke situ kita tahu okey saya ke situ dan di situ ada kes COVID-19, jadi senang untuk kita pantau diri kita sendiri dan juga orang di sekeliling. Betul lah. Lebih peka dan lebih baik lagi kita meluaskan lagi lah pembacaan kita berkenaan dengan antara sumber-sumber yang sahih berkenaan dengan COVID-19 ini. Baik, kita tinggal dahulu berkenaan dengan COVID-19 dan laporan berkenaan itu. Kita nak kongsi sesuatu yang menarik ini, Sugi. Yang mana berkenaan dengan tumpang lalu bang. Kalau boleh kita silakan. Kalau boleh kita nak kongsikan, Sugi. Ingat senang ke nak pikat hati abang-abang calon isteri tu? Macam-macam cabaran kena lalui itu. Tetapi demi kekasih hati, Nizam sanggup buat apa sahaja. Berjayakah Nizam melepasi segala cabaran dari abang-abang Sofiah ni? Kalau nak tahu, anda kenalah saksikan Tumpang Lalu Bang setiap Isnin hingga Khamis 8.30 malam di TV9 dan juga saluran Astro 149. Wow, menarik kan? Macam besar je cabaran tu. Okey, tahu kena tengok. Okey, baik. Kita ke topik kita pada hari ini. Ada apa dengan telur? Macam-macam diperkatakan berkaitan dengan harga telur. Saya rasa isu ini hangat diperkatakan di depan-depan kedai runcit. Semua suri-suri rumah kan, sebab ini salah satu yang menjadi makanan asas juga di rumah kan. Kalau kita tak ada masa ke apa, telurlah menjadi makanan kegemaran anak-anak kita dan kita sendiri kan. Kalau boleh kita kongsikan juga di dada-dada akhbar juga berkongsi yang mana kalau di Kota Kinabalu mereka menghadkan penjualan telur. Dan isu telur ini juga berkaitan dengan tindakan pembelian panik, Sugi. Betul, itu yang dikatakan kalau anda membaca keratan akhbar hari ini terutamanya. Jadi kalau anda ada apa-apa persoalan mengapa harga telur ni naik dan berapa lama ataupun apa yang akan dilakukan oleh KPDN HEP, anda terus bersama kami kerana kita akan bersama dengan seorang pegawai daripada KPDN HEP untuk berkongsi lebih lanjut bersama dengan kita semua. Jadi terus bersama kami di WHI, kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Di Wanita Hari Ini.
Wanita hari ini. Wanita hari ini. Saya sebagai peniaga di Pit Stop Minimark Langkawi turut berasa terkesan dengan isu ketiadaan telur ayam ini. Seperti yang anda dapat lihat, kami baru saja terima stok telur dan telah pun habis dijual tak sampai setengah jam. Kebiasaannya kami akan menerima stok telur yang mencukupi, tapi buat masa sekarang pemborong memberikan stok yang sangat limited dan kami perlu mengehadkan pembelian telur oleh setiap customer iaitu kepada satu papan setiap seorang. Tak telur ada. Habis. Itu antara perkongsian ragam-ragam rakan-rakan kita di luar melalui TikTok berkenaan dengan ada apa dengan telur ni. Hari ini kita nak merungkai, kita nak mengupas apa sebenarnya isu dan juga yang menjadi kegusaran dalam masyarakat kita, terutama ibu-ibu di rumah kan nak memasak telur mahal, telur kata terhad. Hari ini kita nak kongsikan dengan segala persoalan untuk kita tanyakan kepada tetamu kita sebentar tadi, dan tetamu kita pun telah bersedia dalam talian. Eloklah kalau saya kenalkan tetamu kita iaitu Datuk Roziah Abudin selaku Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP. Assalamualaikum Datuk. Selamat tengah hari, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat tengah hari. Apa khabar, Datuk? Sihat Datuk ya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Okey, baik Datuk. Topik kita pada hari ini ada apa dengan telur. Di mana-mana pun orang membincangkan isu harga telur yang semakin meningkat ini. Jadi mungkin sebagai pembuka ni, Datuk boleh kongsikanlah. Kalau kita lihat sebagai consumer, setiap orang tidak kiralah suri rumah ataupun peniaga, pengusaha bakery, semua orang terjejas dengan kenaikan harga telur. Dan katanya di akhbar hari ini, antara puncanya adalah pembelian panik oleh consumer. Jadi mungkin Datuk boleh memberikan pencerahan. Apakah sebenarnya punca utama peningkatan harga telur ini? Okey, terima kasih Sukita dan juga Fatin. Pertama sekali, apabila kita bercakap berkaitan dengan harga, kita juga perlu bercakap berkaitan dengan makanan. Tadi saya tengok klip yang dipaparkan sebelum menunjukkan di kedai di mana telur yang dijual itu cepat habis. Ada yang komplain pergi ke kedai itu tak ada bekalan telur dan sebagainya. Jadi saya ingin jelaskan terlebih dahulu berkaitan dengan bekalan ini. Apabila kita ataupun pihak kerajaan memantau berkaitan dengan bekalan bahan makanan termasuklah ayam dan juga telur ini, kita sebenarnya memantau di dua peringkat. Yang pertama adalah kita memantau di peringkat pengeluaran di ladang. Bekalan di ladang, dan yang kedua kita memantau peringkat bekalan itu di peringkat pengedaran. Pengedaran ini adalah bermaksud di peringkat pemborong dan juga peringkat peruncit di situ. Jadi pemantauan di dua peringkat ini melibatkan dua kementerian. Yang pertama adalah Kementerian Pertanian dan juga Industri Makanan yang memantau bekalan yang berada di peringkat ladang oleh peringkat penternak. Dan kami di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna memantau bekalan, keberadaan bekalan di peringkat pengedaran, di peringkat pemborong dan peruncit bagi memastikan bekalan itu tersedia, bekalan itu stabil dan juga mudah diperolehi oleh pengguna. Dan berdasarkan daripada laporan, saya rasa ramai nak baca laporan dalam akhbar, ada juga laporan daripada media massa dan sebagainya, bagaimana penternak ataupun pengeluar melalui Persekutuan Persatuan Penternak memaklumkan bahawa memang terdapat kekurangan dalam bekalan ayam dan juga bekalan telur. Faktor utama yang menyebabkan kekurangan bekalan ini yang seterusnya membawa kepada peningkatan harga itu adalah kerana kos pengeluaran, kos mengeluarkan ayam atau menternak ayam, kos mengeluarkan telur itu menjadi semakin tinggi. Jadi soalannya kenapa kos
masih tinggi sekarang. Ini adalah kerana faktor makanan ternakan tersebut, makanan ayam. Dedak ayam itu kosnya adalah tinggi kerana bahan mentah bagi kita menghasilkan makanan ternakan itu merupakan bahan mentah yang kita terpaksa import daripada luar negara. Dua bahan utama dalam memproses makanan ternakan ataupun makanan ayam ini adalah jagung bijirin dan juga kacang soya. Kita tidak di dalam negara, kita import terutamanya daripada Brazil dan juga Amerika. Dan dua komoditi jagung dan kacang soya ini telah menunjukkan harga yang berlipat ganda tingginya di pasaran dunia. Jadi kos pengeluaran tinggi menyebabkan pengeluar memilih untuk mengurangkan pengeluaran ataupun pengeluaran dalam negara. Jadi di situlah kita dapati sekarangnya ada kekurangan bekalan yang dinyatakan sebanyak 10 hingga 20% seperti yang ada dilaporkan daripada dalam media massa lah berkaitan dengan telur tersebut. Itu di pengeluaran. Tapi kalau tadi saya nyatakan kita juga memantau peringkat bekalan, peringkat pengedaran. Peringkat pengedaran ni kalau kita tengok kita berada dalam musim perayaan. Kita berada dalam perayaan Tahun Baru Cina. Bila musim perayaan ni selalunya permintaan daripada pengguna itu sangat meningkat lah. Meningkat kali ganda. Kita juga dapati dengan cuti panjang sebagai musim perayaan ini ada kelewatan daripada pengedaran oleh syarikat-syarikat pengangkutan ataupun logistik kepada daripada ladang, kepada pemborong dan juga kepada pengguna. Dan dapati banyak dia berlaku di Terengganu, kalau tak silap saya di Negeri Sembilan, Perlis dan juga Sarawak. Itu situasi sebenarnya dan juga sekitar apa yang berlaku dengan situasi bekalan ini. Baik, Datuk, sebelum kita nak panjangkan lagi soalan berkenaan dengan bagaimana antara inisiatif yang dijalankan oleh KPD NHEP sendiri, tapi sebelum tu kita nak bawa pemerhatian Datuk dan juga penonton untuk kita saksikan laporan yang disediakan oleh rakan wartawan kami Syifa. Jom kita saksikan. Masalah kekurangan bekalan telur ayam sejak Januari lalu telah mendapat pelbagai reaksi dari masyarakat. Permintaan mendadak terhadap barangan terkawal seperti minyak masak dan telur ayam ini turut menyebabkan ianya tidak mencukupi di pasaran. Isu syatuan telur ayam yang berlaku di kawasan Lembah Kelang sejak beberapa hari lalu dipercayai daripada pembelian panik selain sambutan Tahun Baru Cina. Masalah kekurangan bekalan telur ayam ini juga turut dirasai di beberapa buah negeri seperti di Perlis, Johor dan juga Terengganu sejak sebulan lalu. Jadi hari ini saya berada di Shah Alam untuk meninjau sendiri isu bekalan telur ayam yang ada di pasaran. Menurut Siti Nur Ain Muhammad Saleh, pekerja kedai pemborong telur ayam di Shah Alam, stok telur ayam memang agak susah didapati sejak kebelakangan ini. Mereka juga turut terpaksa mencatu bilangan telur ayam yang dijual bagi memenuhi permintaan pelanggan yang datang. Buat masa sekarang ni boleh katakan semua grade susah. Tapi yang paling utama agak susah adalah grade C. Itu yang dicari mana-mana customer ataupun mana-mana restoran untuk masakan. Buat masa sekarang ni memang kita ada hadkan kepada mana-mana customer tapi dibagikan sama rata. Contohnya jika customer tu nak 50 papan ke atas, maksudnya customer lain pun sama juga akan dapat yang 50 papan ke atas juga. Setiap hari sekurang-kurangnya 7,000 biji telur ayam dijual dengan harga yang masih sama ditetapkan oleh pihak kerajaan. Walau bagaimanapun, menurut Nur Ain, kuantiti bilangan telur ayam yang diterima mereka kadang-kala tidak menentu. Bergantung pada situasi. Kadang-kadang kita akan dapat kuantiti yang kita minta, kadang-kadang kita tak akan dapat kuantiti yang minta. Bergantung pada pengeluaran telur tu sendiri. Kalau telur tu keluarannya banyak, kita akan dapat banyak. Kalau keluarannya sikit, kita akan dapat sikit. Memandangkan telur ayam merupakan makanan asas, khususnya bagi golongan berpendapatan rendah, ini sedikit sebanyak menimbulkan kegusaran buat mereka. Selain itu, peniaga-peniaga kecil juga turut meluahkan rasa tertekan dengan kekurangan bekalan telur ayam di pasaran pada ketika ini. Sangat-sangat susah. Banyak tempat bagi, semua tak ada stok. Wife saya buat baking. So grade A, biasanya kita guna telur grade A. Memang tak ada stok sangat. So ada B dan C available je. So kualiti kita lah effect lah. Business kualiti kita, taste produk kita akan
berbeza jugalah. Memang susah sangat nak dapat telur ayam lah. Dan kalau ada pun di kedai terhad. Macam saya berniaga terpaksa di Shah Alam ni ada macam kedai ni sekarang. Jadi terpaksa datang kemari lah untuk dapatkan bekalan walaupun saya duduk di Kelang. Tapi terpaksa sebab kita nak berniaga kan. Harga burger tu saya terpaksa letak di, kalau ikutkan saya punya pengiraan, saya ada bottom dengan upper. So saya letak center, betul-betul tengah, mana saya tak ada rugi banyak dan customer pun tak ada beli dengan harga yang tinggi lah macam tu. Terpaksa lah, hari-hari kena buat calculation tentang hard costing. Justeru, diharapkan isu kekurangan bekalan telur ayam ini dapat diatasi secepat mungkin oleh pihak berkuasa agar rakyat tidak terbeban, terutama apabila ada sesetengah peniaga yang menaikkan harga berikutan kekurangan stok di pasaran. Itu antara suara daripada pengusaha, peniaga kecil dan juga pembeli sendiri yang mana sedikit sebanyak menjejaskan juga pendapatan mereka. Kalau ada mereka yang dalam industri baking dan sebagainya, pasti terjejas kan kalau kita nak raya, kita nak sambut ataupun nak meneruskan kehidupan harian. Baik, kita nak terus tanyakan kepada Datuk antara langkah-langkah proaktif ataupun inisiatif pihak KPDN HEP sendiri dalam mengatasi isu ini dan pastinya kita tak nak berulang lagi lah untuk di masa akan datang. Komen Datuk. Okey, keutamaan kerajaan sebenarnya bukan hanya untuk kita pastikan bekalan telur ayam ataupun ayam yang makanan-makanan lain lebih. Tapi kita juga perlu memastikan bahawa harga adalah harga yang berpatutan dan harga itu perlu stabil. Tak guna kalau bekalan kita mempunyai bekalan tetapi rakyat tidak mampu untuk membeli kerana harga itu mahal dan sebagainya. Itu merupakan konsep kita katakan berkaitan dengan security makanan, ketersediaan dan juga affordability ataupun kemampuan untuk membeli itu perlu ada. Dan faktor ketiga ataupun aspek ketiga yang juga dilihat oleh kerajaan adalah bagi memastikan apa-apa sahaja tindakan ataupun dasar yang dibuat oleh kerajaan itu tidak akan menjejaskan industri penternakan ayam itu sendiri. Sebab industri penternakan ayam kita ni adalah satu industri yang well established, sangat maju dan juga kita mengeksport ayam kita kerana pengeluaran ayam dan juga kita telur kita ayam dalam negara itu melebihi daripada permintaan sebelum ini. Jadi perkara ini sebenarnya menjadi agenda utama yang telah dibincangkan di dalam mesyuarat Majlis Tindakan Tarikh Hidup Negara yang telah dipromosikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 31 Januari yang lalu. Di mana hasil daripada mesyuarat tersebut seperti yang telah diumumkan bahawa kerajaan telah menetapkan dan membuat pendirian bahawa harga runcit bagi ayam sekilogram ditetapkan pada harga RM8.90 sekilogram. Dan manakala harga bagi telur pula kita kekalkan telur bagi grade A adalah sebanyak 43 sen, grade B 41 sen dan grade C 39 sen. Kita kekalkan telur ini dan juga ayam. Sekiranya tanpa, di sini saya ingin menegaskan, sekiranya tanpa intervensi daripada kerajaan untuk membuat penetapan harga ini, maka rakyat perlu membayar harga dengan lebih sebab tadi saya telah jelaskan berkaitan dengan kos pengeluaran di peringkat ladang yang meningkat kerana faktor tidak boleh dielakkan oleh penternak itu. Kalau tanpa intervensi daripada kerajaan, ini bermaksud untuk kos ataupun harga di peringkat runcit yang perlu dibayar oleh pengguna untuk 1 kilogram ayam itu boleh mencecah lebih daripada RM10. Telur ni boleh sebiji telur itu bagi semua grade itu boleh mencecah ataupun menunjukkan peningkatan 5 ataupun 6 sen daripada apa yang kita nikmati sekarang. Jadi itu intervensi yang dibuat oleh kerajaan bagi memastikan rakyat ataupun pengguna mendapat bekalan ini dengan harga yang murah. Tapi dengan penetapan ataupun kekuatan harga yang dibuatkan oleh kerajaan ini bermaksud penternak juga akan menghadapi masalah kerana kos mereka itu lebih tinggi daripada harga yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Maka intervensi kerajaan bagi penetapan harga ini ikut tampung dan juga dikalikan dengan pemberian subsidi, pemberian bantuan subsidi oleh kerajaan kepada pihak peternak. Yang ini adalah memastikan peternak itu terus mengeluarkan bekalan
ada kadar ataupun jumlah yang mencukupi. Kalau melihat penggunaan satu hari penggunaan ataupun permintaan telur oleh rakyat Malaysia adalah 30 juta biji telur. Okey, baik. Satu hari. Dan kos pengeluaran itu sebenarnya bagi telur ayam tu boleh mencecah 36 sehingga 40 sen dah di situ. Baik. Kos tersebut yang akan ditampung ataupun diberi subsidi oleh kerajaan kepada pihak penternak. Itu adalah langkah proaktif lah yang diambil oleh pihak kerajaan berkaitan dengan intervensi harga dan juga memberi bantuan kepada pihak penternak. Baik, Datuk. Datuk, maaf saya mencelah, Datuk. Ya, tadi Datuk sudah terangkan berkaitan dengan faktor pengedaran dan juga faktor pengeluaran. Tapi di sini mungkin Datuk boleh di penghujung ini berikan kata-kata akhir, apa yang boleh rakyat sebagai consumer harapkan? Adakah harga telur ayam bukan saja setakat harga telur, tetapi harga ayam sebab yalah kita baru sahaja menyambut Tahun Baru Cina dan tak lama lagi sudah pun akan masuk bulan puasa, hari raya. Adakah harga barangan boleh diharapkan berkurang? Adakah bebanan harga ini akan berkurang ataupun apa yang patut rakyat bersiap sedia untuk hari-hari yang akan datang ini? Okey, sebenarnya penetapan harga yang dibuat oleh kerajaan seperti yang saya jelaskan tadi telah wartakan pada 2 Februari yang lalu, dan penetapan warta ini kita jangkakan sehingga bulan Jun bagi memastikan rakyat kekal menerima harga yang berpatutan. Dan kita berharaplah dalam tempoh ini ada berlaku pengurangan dalam kos ataupun harga makanan ternakan, jagung dan juga biji kacang soya di peringkat dunia tersebutlah. Dan sekiranya apabila berlaku pengurangan kepada 2 komuniti utama dalam makanan ternakan ini, maka harga yang lebih rendah kita boleh dapati. Jadi nasihat saya sebenarnya kepada pengguna, kerajaan akan sedaya upaya bersama-sama dengan peternak bagi memastikan kestabilan dalam bekalan ini. Jadi tidak perlulah membuat sebarang pembelian pending ataupun membuat pembelian yang berlebihan daripada apa yang diperlukan yang akan menyebabkan pembelian. Dan dalam masa yang sama kita juga ingin menasihatkan kepada pihak pengguna supaya apabila kita mau pembelian ni kita tidak terlalu taksub ataupun fanatik terhadap premis-premis tertentu ataupun jenama-jenama, memastikan kita tidak dimanipulasi daripada segi kualiti dan juga harga. Cubalah perbandingan harga dan juga mendapatkan perbandingan di tempat premis-premis lain. Kita ada banyak aplikasi mudah alih yang kita sediakan untuk memudahkan pengguna untuk membuat perbandingan harga, seperti aplikasi Price Catcher di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna. Dan saya merasa mana-mana pengguna yang mendapati sekiranya ada mana-mana peniaga ataupun penguncit yang tidak mematuhi etika perniagaan dan melanggar sebarang peraturan ditetapkan oleh kerajaan, daripada penetapan harga yang saya katakan tadi, harga yang perlu disediakan peniaga itu supaya pengguna melaporkan kepada kementerian supaya tindakan kita boleh ambil di bawah akta yang berkaitan. Baik. Baik. Baik, terima kasih Datuk. Saya kira penjelasan yang cukup tepat berkenaan dengan situasi dan juga senario yang kita berdepan sekarang ini, isu kenaikan harga telur ini. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada Datuk Rozia Abudin daripada Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Terima kasih banyak-banyak Datuk kerana bersama kami di Wanita Hari ini. Terima kasih dan jaga diri Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, baik Fatin. Itu dia penerangan daripada Datuk Rozia tadi, dan ramai juga dalam kalangan anda di Facebook telah menyuarakan pendapat anda. Tak ada keusaha yang diambil. Itu dia tadi penerangan daripada Datuk sendiri. Dan saya faham kadang-kadang kita bagi sesetengah orang peningkatan 10 sen ke 20 sen itu tak adalah banyak sangat. Tetapi secara amnya kalau kita lihat ia memberikan kesan terhadap mereka yang terutamanya menjadi peniaga ataupun pengusaha-pengusaha makanan lah. Sebab kita sebagai consumer pun kita takut bila harga makanan atau bekalan ni naik, harga makanan naik. Dan apa yang boleh dikongsikan juga tadi Datuk berpesan, kalau sekiranya ada kenaikan yang tak sepatutnya boleh laporkan terus ke pihak KBNHP untuk mereka mengambil tindakan. Baik, kita akan teruskan dengan isu ada apa dengan telur ini, aduhai telur ini. Kita akan bersambung seketika nanti, tapi sebelum tu kami nak berhenti rehat seketika. Anda jangan ke mana-mana.
Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali lagi bersama kami di Wanita Hari ini. Dalam isu-isu ketiadaan telur harga naik pun hari ini kami tetap belanja anda antara menu-menu menarik yang dihasilkan daripada telur. Dan hari ini saya bersama dengan Puan Haslinda Alias, pemilik Le Muffin. Assalamualaikum Puan Linda. Okey, katanya, kabarnya hari ini kita akan berkongsikan satu menu istimewa iaitu Shakshuka. Shakshuka. Okey, kalau boleh jugalah kita sambil-sambil kita nak tunjuk demo kepada penonton hari ini, kita nak juga tahu dari mana sebenarnya shakshuka ni? Antara orang kata bahan-bahan yang digunakan senang ke susah nak dapatkan? Shakshuka ni sebenarnya berasal daripada utara Afrika, daripada Morocco, Tunisia dan sangat popular dekat Middle East. Okey. Timur Tengah. Dia biasanya shakshuka ni untuk breakfast. Hidangan pagi lah. Untuk breakfast. Okey, mari kita mulakan. Dah panas sangat dah ni kuali. Maksudnya api tu kena kecilkan sikit. Kejap lagi kan ini mula-mula dia senang aja. Masukkan bawang putih. Bawang besar tu kita masukkan je. Ini dia lebih kurang macam kita breakfast apa orang kata makan pagi omelet tu ke? Lebih kurang dia telur dalam sos tomato. Lebih kurang lah. Namanya shakshuka juga. Okey, kalau di sini macam mana kita nak dapatkan selalunya? Kita barang-barang kat dapur je, senang je. Bawang, tomato mana yang dalam kita punya peti ais tu lah kan? Peti ais tu je. Okey. Paling senang. Kalau malam-malam tak tahu nak apa nak masak kan, nasi muak, batu canai, nasi lemak kan? Shakshuka je. Okey. Kita dah masukkan tomato, bawang besar dan juga bawang putih. Dah masuk tomato ni. Kita tunggulah sekejap sampai dia layu sebenarnya. Okey. Sampai layu, lepas tu kita masukkan yang ini tomato dalam tin tau. Okey. Dia dah campur dengan naikkan lagi rasa tomato tu lah. Kita dah letak tomato buah tu. Kecil tu. Dan kita masukkan juga tomato dalam tin tu. Baik. Okey, lepas tu kita kacau-kacaukan. Ini kita buat ni untuk berapa orang punya makan ni, Puan Linda? Kalau kita dalam ni nanti kita akan pecahkan telur. Kalau kita 4 orang, kita pecahkan 4 telur. 6 biji pun boleh. Baik. Saya tak sabar nak tengok yang masa pecahan telur tu nanti. Tapi sebelum itu, herba. Okey. Jadinya dia tidaklah pedas-pedas. Tapi kita boleh buatlah kan kalau anak-anak kita nak makan ke. Cili, paprika. Lepas tu ini serbuk jintan manis. Okey. Ini antara bahan asas yang digunakan lah. Ya, betul. Kalau kita nak tukar sedikit, mungkin kita boleh masukkan. Kalau kita suka, sebenarnya kalau nak buat pedas kan, ada yang suka pedas pagi tu tak suka macam tak manis-manis kan. Betul. Letak je lah cili api kan. Oh, itu siapa yang suka pedas. Kita orang Melayu yang kan. Tak suka tu boleh. Kata kawal sendiri rasa pedas tu. Betul. Okey, di Le Muffin sendiri kan, Puan Linda, apa antara selain daripada shakshuka ni, apa antara menu istimewa yang disajikan? Dekat Le Muffin kita meja kita adalah kek. Tapi kita ada buat puff dengan pastry juga. Puff, pastry, bun. Contoh macam ni kita ada tart cendawan dengan telur puyuh. Lepas tu kita ada croissant. Ni inti telur lah sebab hari ni kan atau kita boleh buat inti tuna. Itu favourite saya tu yang depan. Ini makau egg tart. Ada satu 5 tu cukuplah tu. Okey, kejap lagi kita akan sentuh juga ada satu lagi menu istimewa yang Puan Linda nak kongsikan. Ini berapa lama lagi kita nak tunggu ni? Kita boleh masukkan telur dah. Dia dah melegak tu. Kita buat macam lubang macam ni, kita masukkan telur. Dah masuk telur, nak kena tutup. Okey, barulah dia cepat masak. Tutup. Lepas tu kita agak-agaklah. Baik, kita biarkan dia sementara nak tunggu masak tu, kita ke sini. Ini sebenarnya hasilnya kan, inilah hasil dia. Tapi itu kita letakkan sebiji telur. Ini kita letakkan 3 biji telur. Dia macam ala-ala lasagna juga. Lebih kurang lasagna ke apa ke kan, lebih kurang macam itulah. Okey, baik. Kita dah kongsikan satu shakshuka dan juga kita nak kongsikan satu lagi menu istimewa. Cendawan dengan telur puyuh. Okey, jom kita tunjukkan kepada penonton. Ini pun senang aja. Keju kita gunakan satu ini keping. Bukan keju. Ini apa tu? Puff pastry. Okey, betul. Ni kita boleh dapat. Kita boleh beli je dekat kedai supermarket tu. Inilah dia punya hasil. Ini hasil dia. Senang je kita lipat dua macam ni. Kita potong macam ni. Potong macam ni.
Okey. Puan Linda, ini kan kalau ada penonton di dekat rumah, ada bahan-bahan di rumah tu tapi tak pernah nak buat. Senang atau susah untuk mereka pelajari? Untuk buat nak cuba buat tu. Senang aja. Untuk makan sendiri kan? Tahu-tahu dah siap dah lipatan tu. Dah lipat dah. Ya, senang, mudah. Senang aja. Kalau kita tahu teknik dia kan, lepas tu kita sapulah kuning telur kat atas ni. Okey. Bagi dia berseri sikit. Kalau tak nanti kan pucat je kan? Okey. Ada yang dah tengok tu banyak menu-menu kegemaran mereka ni. Di mana mereka boleh dapatkan dia di laman sosial kalau boleh dikongsikan, Puan Linda? Dekat IG saya La Muffin. LAMUFFINE. Di mana terletaknya? Saya berada di Sungai Buloh. Okey. Jadi orang-orang Sungai Buloh tu ada perhantaran sekitar Lembah Kelang. Tapi perhantaran ada charge lah. Ya. Nanti boleh terus ke Instagram La Muffin. Nak tahu ke nak tengok apa lagi menu-menu, boleh pergi lihat di sana. Baik. Sambil-sambil saya bersama dengan Puan Linda nak hasilkan lagi menu-menu ni. Apa kata kita saksikan TikTok berkenaan dengan telur. Jom kita saksikan. 내 맘이 방심할 때마다 불쑥 나타난 뒤 헤엄치듯 멀어지는 너 동물보라를 일으켜 따따따따따따따따따따따 동물보라를 일으켜 Assalamualaikum. Cuba tekan brochure kat mana? Good morning guys. Ini dia scrambled egg in the making ala-ala dekat hotel. Yang penting kan tipsnya scrambled egg kita campurkan sedikit susu. Baru best guys. Kalau nak campur mayonnaise pun boleh tapi brochure suka letak susu. Kalau nak letakkan cili-cili, bawang ke, capsicum ke tak ada masalah. Tapi brochure suka yang ni, no frill saja. Alright guys, selamat breakfast. Resepi rancak, lagu pun cukup rancak, semua orang tergoyang kepala. Okey, baik. Kita bersama dengan Puan Juliana Isa yang membawakan kita dua resepi berasaskan telur. Tapi kan sebelum tu Puan Juliana, saya suka tetamu-tetamu kita hari ini sebab effort untuk berhiasan ni cukup cantik. Ada ayam yang tak berkokok di sini, ada buku dan Puan Haslinda tadi pun ada teko yang cukup cantik dengan tea. Okey, baik Puan Haslinda, Puan Juliana, dua resepi. Apakah antara resepi tu? Okey, resepi pertama saya asam rebus telur. Asam rebus telur? Macam asam pedas ke macam mana? Bukan asam pedas, berbeza sedikit. Boleh terus tunjukkan. Kita hidupkan api ya. Okey, kita hidupkan api. Cantik ni awak punya pot tu. Okey, baik. Asam rebus telur, pastinya ada telur lah kan? Ya, betul. Tapi telur biasa je lah ya? Telur biasa, kita guna telur biasa. Kita masukkan secawan air. Okey, baik. Bila kita bercakap mengenai asam, katalah asam pedas, biasa ada daun-daun apa, daun kesum. Daun kesum, mengkantan. Kan? Untuk yang ni macam mana? Tak perlukan itu semua. Apa saja yang ada di dapur kita guna. Maksudnya di sini kita perlukan bawang 2 biji, 2 ulas ya. Bawang putih, kunyit. Dan kita tumbuk kasar. Dan inilah hasilnya. Ya. Lepas ditumbuk. Ya, betul. Macam senang sangat ni rasanya. Ya, senang je. Sesuailah untuk mereka yang kalau tak sihat. Okey. Tekak rasa macam tak selera. Kita bolehlah masak ni. Okey, baik. Maksudnya masukkannya dalam air, didihkan. Didihkan sebentar. Okey, telur dah siap rebus lah kira? Tak, kita akan pecah satu persatu. Oh, kita pecahkan. Ya, pecahkan di luar dan masukkan ke dalam. Oh, faham. Okey, ni macam orang tadi saya berkata kepada Puan Juliana, biasa kita dengar nasi goreng bujang. Ini mungkin
asam pedas versi orang bujang, Ya, asam sebab rebus. mudah sangat kan. So okey. inilah dia. Okey, baik. Jadi rasa asam tu kita dapat dari mana? Kita masukkan asamnya bila? Kita kalau dah mendidih, kita boleh masukkan asam keping. Okey, 2 keping. Okey, baik. Dan untuk aroma lagi, letakkan serai. Serai itu wajib lah. Dan kalau nak pedas, masukkan cili padi boleh ke? Lupa saya. Di sini memang ada cili padi 2 dan cili besar. Okey. Sebiji lah. Dah tumbuk sekali. Baik. Itulah memang pedas sedikit. Okey, maksudnya lepas dia didih, asam rebus telur, kita masukkan telur, kita pecahkan telur dekat dalamnya. Tidak, kita akan asingkan. Dan dah siaplah kira. Dah siaplah kira. Oh, dan yang dah siapnya kat sini ya, kat depan ya, ni. di situ. Wow, cukup mudah ya. Saya memang pecahkan telur di luar dan masukkan sebab saya tak nak dia bercampur nanti. So satu persatu saya akan pecah. Okey, cantik. Jadi hasilnya pun nampak cukup menyelerakan, dihias dengan bendi, sangat menyelerakan kalau makan dengan nasi ya. Ya, betul. Okey, baik. Ini resepi pertama yang Puan Juliana kongsikan, tapi kan di hadapan ni pun saya cukup tertarik dengan pastry, dengan kek yang ada kat depan ni. Apakah resepi keduanya? Dengar kata something unique, risol ya. Risol. Ini memang sangat laku. Okey, sangat laku, jadi semua orang nak tahu apa macam mana nak buatnya. Okey. Untuk inti di dalamnya, saya perlukan carrot, bawang, kentang, leek dan kita akan potong dadu dan dicampur dengan telur di scramble and then ayam. Okey, so kita masuk whipping cream dan juga susu pekat. Itu yang menjadikan dia lemak. Baik, itu versi Puan Juliana kan intinya. Tapi kalau orang dekat rumah nak buat versi orang Malaysia yang fusionize sikit dengan sambal-sambal ni macam kalipat pun boleh kan? Boleh, kalau nak seafood kan dia pun boleh. Pelbagaikan dia. Itu lempeng. Okey, yang lempeng ni pun daripada telur, tepung dan tepung ubi. Dan juga butter kita kacau dan kita akan masak di atas kuali pan. Kita lempengkan dia. Okey, baik. Dah siap lah. Makan lempeng dengan sambal kan. Boleh juga. Kita buat lempeng, kita makan buat risol ya. Okey, terus tunjukkan Puan Juliana. Okey, ini inti dia. Okey, sambil-sambil tu kan Puan Juliana, saya nak tahu jugalah disebabkan isu kenaikan telur ni, Puan Juliana sendiri sebagai seorang pengusaha bakery kan, ada terjejas dengan teruk ataupun bagaimana keadaan Puan Juliana? Ya, sudah semestinya sebab kami memang memerlukan telur. Betul. Untuk menghasilkan bahan-bahan kek dan juga kuih tradisional kan. So memang susah lah. Jadi susah dapat telur lah, bekalan berkurang ya? Ya, dicatu. Tapi terima kasihlah untuk WHI hari ini ada bekalan demi telur. untuk MHI saya akan usahakan juga. Okey. Ini dia punya hasil dia. Dan kita akan goreng. Kita dah crumb coat dia, breadcrumb dia. Salut dengan breadcrumb. Alright, dan kita akan gorenglah dengan api sederhana. Okey, yang tu macam mana tu? Itu. Juliana macam dah tengah merebus ya. Sudah telurnya sudah hampir masak. So bolehlah kita masukkan bendi. Dan tomato. Okey, inilah kelebihan seorang wanita. Dia boleh buat dua masakan pada masa yang sama. Jangan lupa garam. Okey, garam. Kan tak rasa pula. Okey, dan kita nak sedapkan dia, saya taruh cube ikan bilis. Sedikit separuh ya. Okey, baik. Dua resepi yang dikongsikan Puan Juliana, yang risol ni dah ditunjukkan macam mana nak disalut dengan breadcrumb. Lepas ni goreng je lah kerjanya. Goreng je lah. Dan hasilnya sebegini. Nak lagi sedap makan dengan cili padi ya. Itu hiasan. Cili padi. Sebab di dalam ramuan adunan ni tak ada bahan pedas. Okey, baik. Dan Puan Juliana seorang pengusaha yang menjual kek, kuih-kuih tradisional juga dan pastry. Jadi di mana boleh mereka mencari Puan Juliana? Okey, boleh dapatkan kami di laman Instagram kami, Kekku Suka Bakery. Okey, saya jual kuih-muih tradisional, kuih-muih moden dan juga pastry dan juga kek edisi bajet di sini. Cukup cantik kek edisi bajet hadapan ni. Okey, baik. Kekku Suka _bakery ya. Betul. Okey, baik. Terima kasih Puan Juliana. Puan Juliana akan siapkan, bukan kita. Puan Juliana akan siapkan risol ni. Anda di rumah, kami nak kongsikan tips-tips berkaitan dengan telur. Jadi jom kita saksikan. सोना कितना सोना है सोने जैसा तेरा मन सुन जरा सुन क्या कहती है दीवाने दिल की धड़कन मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा हीरो नंबर 1 Tips
awet muda dengan telur ayam kampung and honey. Okay, let's start. I akan minum the cracker and eggs. Okay. Wow. Okay, dan kita campur honey. Siapa yang nak muda lah kan? Siapa yang nak awet muda? Campur honey sikit sudah. And then kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ni untuk siapa-siapa yang nak awet muda je tau. Yang siapa tak nak tak payah buat. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tak nak awet muda boleh tak? This is your sign to always crack your eggs in a separate bowl. And don't forget to wash your eggs before you use them. Kalau dia ada tips berkaitan telur, saya pun kejap lagi nak kongsikan dengan anda tips berkaitan telur. Dan hari ini, kalau tadi kita dah selesai dengan Puan Linda sarapan pagi, menu petang, hari ini tibalah giliran di stesen saya manisan berkaitan dengan telur. Dan bersama dengan kita hari ini iaitu Farizal Majid atau lebih mesra disapa AB. Hai AB. Okey juga. Fatin, dan hari ini AB kita ada dua menu nak kongsikan dengan penonton. Kita nak mulakan dengan menu pertama kita iaitu sekaya pandan. Wow, sekaya pandan. Jom kita mulakan. Okey. Bahan dia macam biasalah gula. Kita masukkan gula. Sekaya ni memang cara dia senang je. Kalau kita masak lebih kurang dalam 10 minit pun boleh siap. Itulah tadi kita dah sembang-sembang kan. Ebi cakap 10 minit je siap. Kita nak tengok betul tak 10 minit. So kita masukkan susu fresh milk. Macam biasalah, sekaya kena ada santan. Betul. Kalau selalunya kita makan kan kadang-kadang manisnya tu sangat-sangat Betul. Macam mana kita nak kawal tu daripada susu ke daripada gula ke kalau kita makan dah jadi dia punya tu manis, kita boleh tambah fresh milk. Bagi so dia panaskan sikit dia naturalkan rasa. So kita masukkan tepung jagung. Dia memang tak payah buka api lagi. Dia selepas kita ni baru kita boleh buka api. Okey, itu antara salah satu tipsnya untuk kita nak sediakan sekaya ni. Air pandan. Kalau tak ada air pandan boleh pakai perasa pandan, tak ada masalah. Kira air pandan tu lagi pure lah. Utama kita telur. Saya pakai 2 biji lah. Baik. Okey, susu untuk bagi dia lemak. Okey. Dan bila dia dah masuk, semua ni you gaul. Dia memang kita kena gaul di atas api. Bila betul-betul dah sebati, buka api. Apinya kecil saja. Api dia kecil saja. Okey. Betul lah, dia campur-campur bahan-bahan dia, lepas tu kita hanya kacau dan kita sampai dia likat. If kalau termanis sikit, kita makan hidang bersama fresh milk. Okey. Boleh kalau nak letak santan pun, nak rasa lemak pun boleh, tak ada masalah. Dari segi colour dia macam mana? Warna dia? Okey, kalau colour boleh pakai perisa pandan tu, dia dah memang ada colour. Ataupun kita boleh buat air pandan tu, pure pandan pun dah memang colour original lebih dia. Lebih sedap wangi dia kan. Di dapur anak bujang sendiri kan, AB memang ada menyediakan untuk dijual lah. Ada dijual. Betul. Ada di warung kuih by dapur anak bujang. Dan dapur anak bujang juga dia punya orang kata signature dia memang kuih dan muih. Betul. Okey, selain daripada tu apa antaranya? Antaranya kita ada kuih bakar. Okey. Kuih bakar kita ada 5 perasa kuih bakar. Ada dodol, ada pandan, ada jagung, ada labu. Okey, luar biasa. Di mana sebenarnya dapat ilham kan? Kalau sekarang ni ramai yang nak mencetuskan semua yang viral-viral, kuih dan muih dan sebagainya, tapi AB masih lagi mengekalkan tradisi kuih lama-lama ni. Nak dapat ilham tu ialah macam kita tengok menu yang moden, ramai orang buat. Tapi orang muda ataupun lebih kurang orang muda lah. Orang muda yang hasilkan kuih tradisional ni lebih kurang. Kurang, betul. Jadi mengambil tanggungjawab inilah kan, dah ada skill, apa kata kita teruskan. Okey, dah berapa persen dah tu AB? So kalau kita nak tunggu dia likat memang ambil masa. So kita akan masak dia sampai dia likat jadi macam ni. Inilah hasilnya tuan-tuan dan puan-puan. Likat dia sehingga berapa minit kalau nak dapatkan lebih kurang dalam 10 lah, 10 minit. 10 minit dalam sahaja. kuantiti yang banyak macam ni. Betul. Ini boleh dapat dalam satu bekas yang berapa lebih besar kurang 250 ml ataupun 500. Okey. Ini menu pertama kita. Saya memang teruja dengan menu kedua ini yang mana kita nak kongsikan dengan penonton. Puding Seri Pinggang. Tadi dah berbual dengan AB. Seri Pinggang ni berasal dari Johor.
Ya, betul. Betul, dia popular di sana lah. Hari ini kita nak kongsikan, kita nak tengok macam mana sebenarnya kita nak masukkan dalam acuan tu. Okey, ini kita sedang panaskan air. Panaskan air, lepas tu kita masukkan gula dengan garam. Okey, berapa banyak gula, berapa Lebih kurang dalam satu dia? cawan lah. Okay. Air dia dalam 250 gram macam tu lah. Okey, kalau kita... kuih puding Sri Pindang ni kan Ebi kan sebenarnya dia tercetus sebabkan acuan tu kan. Kalau acuan, orang dulu-dulu tu. Kalau biasanya telur Sri Pindang. Okey, sekarang kita pakai puding Sri Pindang ni sebab kita kombinasikan dia dengan rempah. Baru lagi sedap, lagi lah orang kata kan. Betul. Okey. So bila gula dah larut macam ni, kita masukkan. Okey, saya ni sebenarnya nak tunjuk juga kan antara yang dah siap. Tapi sekejap lagi kita akan minta Abby lah kan tunjuk juga bagaimana sebenarnya cara nak masukkan ke dalam acuan tu. Boleh Abby? Boleh, tak ada masalah. Kalau nak cakap mengenai kulit telur ni kan, tahap kebersihannya juga kita patut ambil kira juga. Macam mana Abby? Kalau biasanya customer atau orang yang order dengan kita, kita akan cuci telur tu dengan air panas. Okey. Make sure dengan air panas lah. So cuci, orang yang cuci atau yang buat telur ni, make sure betul-betul kena bersih lah. Betul-betul kena bersihkan dia dengan bersih lah. Okey. Maksudnya di sini telur yang digunakan itu kulitnya juga disimpan untuk kita nak jadikan acuan. Yes. Betul Abby ya? Betul. Okey, dah alang-alang tu kita dah kongsikan tu, boleh tak Abby kongsikan Instagram Abby ke penonton? Okey, kalau nak follow kita punya Instagram, boleh follow ke Dapur Anak Bujang _ boleh follow kat sana macam-macam. Kadang-kadang kita share resepi juga kat sana. And then boleh pergi ke kedai kita juga. Warung Kuih by Dapur Anak Bujang di Sungai Buloh. Okey. Ini saya boleh pegang satu boleh, lagi boleh ambil je. Okey, nak makan sekarang tak boleh tapi kita boleh mampu tunjuk je. Ini akan hasil dia lah sebenarnya kan. Ini Abby dah buka, kalau tidak dia memang atas sahaja dipecahkan untuk kita masukkan bahan kan. Betul. Okey, baik. Jadi anda di rumah kalau teringin nak tengok lagi apa menu-menu istimewa kuih dan muih, boleh terus ke Dapur Bujang untuk lihat sendiri. Kalau nak order boleh order di sana. Okey. Sambil-sambil saya terus dengan Abby. Betul. Apa kata kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Berapa minit lagi Abby? Wanita hari ini, wanita hari ini. Suki, awak sibuk buat apa tu? Saya tengah cari resepi. Fatin dapat inspirasi daripada tetamu kita. Jadi saya pinjam buku Puan Juliana ni. Kejap, banyak betul resepi berasaskan telur dalam buku ni. Kalau boleh nak cubalah satu ke dua. Tapi apa pun Fatin, banyak resepi yang dikongsikan. Menu yang kita telah kongsikan bersama dengan penonton. Wow, macam-macam. Tak tahu macam mana. Boleh lah. Kita start dulu. daripada sinilah. Kita mula dari sinilah Sugi ya. Kalau ini tadi kita kongsi dengan Puan Linda, tat telur puyuh dan juga cendawan. Kita ada juga ini daripada section pudding. Ya, betul. Kita ada juga Resolve. Wow, ini apa tadi? Saya nampak awak buat tadi tu. Dalam Resolve, dalam dia ada taste macam Malaysian pun ada, taste Western pun ada. Nanti awak makanlah, awak cuba. Boleh, kejap lagi kita cuba. Ada sangkaya dan juga puding. Puding apa tadi tu? Puding Sri Pindang. Sampai lupa kita ya. Okey, ini antara menu-menu yang kita kongsikan tadi kan Sugi? Ya, betul. Ni ayam telur masak asam rebus telur. Yang tadi saya telah berkongsi bersama dengan salah seorang penerbit kita. Cukup senang nak masak. Mungkin malam ni dia boleh jadikan ni resepi makan malam. Siapa dia tu? Saya nak tahu juga. Kak Fin. Okey, kita seronok nak kongsikan dengan anda. Kalau anda boleh terus ke Instagram yang kami dah kongsikan tadi untuk saksikan banyak lagi sebenarnya menu-menu daripada tetamu kita. Dan esok Sugi kita akan kembali lagi dengan topik baru, iaitu bila hilang pertimbangan. Macam mana Macam susah je kalau bila dah hilang pertimbangan tu. Awak rasa susah ke tak? Saya rasa pastinya bila hilang pertimbangan ni daripada segi pemikiran kita sendirilah kan. Betul. Untuk diri kita, orang di sekeliling kita, dan mungkin juga kita besok akan kongsikan tips-tips daripada tetamu kita bagaimana sebenarnya kita nak kawal emosi kita untuk kita terus rasional dalam menjalani kehidupan kita ni. Yang penting rasional. Jadi esok perbincangannya di WHI, dan anda di rumah, semoga anda telah mendapat inspirasi daripada pelbagai menu berasaskan telur yang telah kami kongsikan hari ini. Sehingga berjumpa lagi, jaga diri, ikut SOP. Bye-bye. Assalamualaikum. Jom. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan
Usahawati aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati,